Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca Bahrul Madhi jilid yang ke-14, bab yang ke-103, muka surat 357. Bab ma ja'a la taruddur ruqa walad dawa min qadarillahi syai'a. Bab yang telah datang ia pada menyebutkan hadis tiada menolak oleh jampi dan tiada menolak oleh ubat daripada qadar Allah akan sesuatu. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca tentang ruqa. Ar-ruqa iaitu jampi. Kita juga sebut sebagai ruqyah. Asal perkataan ar-ruqa. Selalu kita pergi dekat pusat rawatan apa agak, dia panggil ruqyah. Mai saya nak ruqyah, mai saya nak jampi. Baik, kita baca tentang jampi, kita baca tentang ubat. Berkasih pada Didi Zari Marabiah Abdullah, Nurhayati Mahmud, Emma Shah, Nafsiah Osman, Nora Aryana Kuliani Yani. Alhamdulillah. Baik, kita baca dahulu hadisnya. An Abi Khuzamah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita ruqan nastarqiha wa dawaan tadawa biha wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillahi syai'a? Faqala hiya min qadarillah. Hadis yang hasan lagi sahih. Okey, hadis yang kita baca ni hadis sahih. Apa maksud dia? An Abi Huzaimah, daripada Abi Huzaimah, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang berjumpa dengan Nabi SAW. Faqala, dan laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, ara'aita ruqan nastarqiha, khabarkan daku akan jampi yang kami jampi akan dia, wadawaan, dan ubat, tadawa biha, yang kami boleh berubat dengan dia, wa tuqatan nattaqiha, dan pemeliharaan yang kami peliharakan dengan dia,
hal taruddu min qadarillah, adakah menolak daripada qadar Allah syai'an, akan sesuatu? Maka sabda Nabi, ia min qadarillah, ia adalah daripada qadar Allah. Hadis sahih. Baik, ada 3 benda yang disebutkan di sini. Pertama, ruqan nastarqiha, jampi yang boleh kami amalkan. 2, wadawan tadawaha, ubat yang kami boleh berubat. Wa tuqatan nattaqiha, dan sesuatu yang dipelihara supaya kami terpelihara daripada penyakit dan sebagainya. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, jampi ialah membaca doa atas orang yang sakit supaya sihat daripada sakitnya. Nama dia dipanggil jampi dalam bahasa Melayu. Jampi lah, doa, baca doa. Cuma orang Melayu faham jampi ni ada yang dipanggil jampi mentera. Kalau buruk sikit, jampi serapah. Tu kira buruk tu, menjampi serapah. Padahal jampi ni semua doa yang dibaca untuk diminta disembuhkan penyakit, walaupun dia baca ayat Quran. Awak buat apa tu? Saya menjampi. Menggunakan apa? Saya gunakan ayat Quran. Jampi juga. Ambil ayat Quran tertentu, dijampikannya. Sama ada untuk diri dia sendiri atau untuk orang lain. Baik. Ubat, dan ubat itu ialah sesuatu barang yang ditaruhkan ke atas orang sakit dengan makan atau minum, sapu dan sebagainya, supaya orang itu sembuh, dan dinamakan dia ubat. Ubat ni banyak cara ubat. Pertama, makan. Sebab tu ada orang panggil makan ubat. 2, minum. Orang panggil minum ubat. 3, sapu. Orang panggil sapu ubat. Udah sapu ke ubatnya, udah. 4, gosok. Udah sapu ke, udah gosok ke ubatnya. 5, rotan. Rotan tu ubat. Tak payah makan ubat, tak payah apa, rotan. Dulu orang takut dengan penyakit AIDS. Orang takut. Datang Minang, tanya ada sakit apa, kencing manis ke apa? Tak ada, saya okey, cuma AIDS saja. Cuma AIDS, dia terajang terus balik, punya takut. Dan dia orang kata AIDS tak ada ubat. Ada. Ubat dia apa? Sebat 100 kali. Itulah ubat dia. Pak, siapa kamu dapat AIDS? Saya ni kaki perempuan, kaki pelacur, dapat AIDS. Dah kahwin belum? Belum. Sebat 100 kali. Buat secara langsung, dibawakan kepada anda, khas daripada, buat tajaan secara langsung daripada, sebat 100 kali. Tak ada siapa lagi nak berzina. Bila tak ada perzinaan, tak ada lah AIDS. Itulah ubat dia. Jangan kita faham ubat ni pil, telan, minum, sapu, gosok. Kadang belasah dengan rotan tu pun ubat, supaya orang tak ada kena AIDS, tak ada kena HIV dan sebagainya. Baik. Maka 2 perkara ini telah diharuskan oleh syarak mengerjakannya, dan syarak pun menyuruh bersungguh-sungguh bagi orang yang sakit itu berubat, sebagaimana yang tersebut dalam perkara berubat di dalam kitab Abwabut Tib
Lihatlah dalam bab di sana hukum berubat. Kemudian jampi dan ubat itu, adakah ia menolakkan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah? Sebab ada orang yang tak nak berubat. Sakit kepala som, ya. Dah makan ubat, Allah takdirkan aku sakit kepala. Buat apa aku makan? Itu takdir Allah, aku sakit kepala. Aku kena terima bahawa ini adalah takdir Allah. Jadi boleh tak som jawab macam itu? Adakah mengubah takdir? Kita pula marah pada som. Allah dah jadikan kamu sakit kepala, yang kamu telan ubat tu buat apa? Kamu dah lawan Tuhan. Boleh tak cakap macam itu? Baik, yakni adakah ia memberi bekas sekiranya kehendak Allah dan takdirnya tidak mau menyenangkan, maka jampi, bolehlah jampi dan ubat itu menolakkan dia. Maka tiada syak telah dijawab oleh orang yang percayakan Allah Ta'ala tiada ada suatu daripada makhluknya boleh menolak apa yang telah dikehendaknya. Maka Kak Som sakit kepala tadi disuruh berubat. Maka disuruh berubat tu nama dia harus pilih berubat. Kalau Som tak nak berubat, tak apa, jomlah mak pergi hospital. Aku tak nak, aku nak duduk di rumah. Makanlah ubat mak, aku tak nak. Biarlah aku macam ni. Tak boleh marah dia. Bukannya wajib dia berubat. Sakit ni bukan wajib berubat. Bukannya kalau tak berubat tu berdosa. Harus pada dia berubat. Silakan. Baik. Satu. Yang kedua, adakah ubat tadi mengubah takdir Allah? Jampi tadi mengubah? Jawapan dia tidak. Ubat tidak boleh menyembuhkan. Jampi tidak boleh menyembuhkan. Habis tu kalau tak boleh menyembuhkan, Ustaz, buat apa menjampi berubat? Sebab itu dipanggil ikhtiar. Islam menyuruh umatnya berikhtiar. Tetapi apa yang kita ikhtiar itu belum tentu jadi jika Allah tak izinkan. Maka tak bolehlah kita cakap makan ubat ni garanti sihat. Salah. Tak boleh. Aku lepas makan ubat tu lega. Tak boleh. Salah i'tiqad, salah faham. Kamu kalau makan ubat ni kamu tak kena. Ya. Iya tadi. Salah i'tiqad. Mak kalau cucuk ni mak tak kena dah mak oi. Salah i'tiqad. Berapa ramai hak cucuk kena? Inilah yang kita takut sekarang ni. Tauhid orang dah hilang. Dia tak ingat Allah, dia ingat ubat. Dia balik rumah anak dia, dia pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur. Mula-mula dia cari dalam beg tangan. Dia selongkar pula beg dia bawa, beg baju. Menantu datang, mak cari apa? Ubat aku. Dalam beg tangan tak ada. Beg besar pun tak ada. Aku rasa aku dah bawa. Mesti cari elok-elok mak. Tak payahlah, memang tak ada. Matilah aku tak ada makan ubat. Matilah aku kalau tak makan ubat. Ini i'tiqad salah, tauhid salah, iman salah. Ada pula yang jumpa ubat, cari ada dalam kem batik duk bergulung. Jumpa mak, ada, ya Allah, bapak kamu lah aku suruh ngemas ubat di gulungnya kem batik. Hei, tak tahulah orang tua tu. Dia pun ambil air segenggam dia makan ubat. Boleh masak bubur ubat dia. Aku kalau tak ada makan ubat ni matilah.
salah i'tiqad, runtuh iman. Seolah-olah ubat tu bagi nyawa pada dia. Jadi tolong tuan-tuan faham balik, jampi dan ubat tak ada kuasa, yang berkuasa hanyalah Allah. Sebab saya duk baca banyak dalam laman web, dalam Facebook, dengan suntikan mengelakkan kematian. Suntiklah. Ya ke dengan suntikan tu tak mati? Biar betul engkau. Bila orang yang tak ada tauhid uruskan kita, ini jadi dia. Bila manusia tak ada tauhid yang betul menguruskan kita, maka timbullah macam-macam kata-kata yang boleh merosakkan iman. Kita jaga kita, padahal yang jaga kita Allah. Mana boleh kita kata kita mesti menang? Belum tentu. Tak boleh. Dapat menyelamatkan nyawa, ambil lah. Habis tu yang tak ambil mati. Ya benarkah? Cubalah buat sesuatu tu balik kepada akidah kita ni bertauhid, kita ni beragama, kita ni bertuhan. Jangan duk ikut orang lain. Depa bukan ada Tuhan, depa bukan ada tauhid, depa tak belajar yang membatalkan iman, yang menjadi kafir. Dia orang tak belajar. Jangan dia ambil pahaman mereka tu dibawa dalam hidup kita, tak sesuai. Baik, an Abi Huzamah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Huzamah. Seorang laki-laki datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak menuntut 3 perkara fatwa. Pertama, ara'aita ruqan nastarqiya? Pertama, bolehkah jampi yang kami jampi atas orang sakit daripada ayat Al-Quran dan doa yang tiada memuji jemalang, hantu dan syaitan? Boleh tak kami pakai ayat Al-Quran sebagai jampi? Boleh tak? Ataupun boleh tak kami menjampi, tapi dalam jampi tu tidak ada kata-kata memuji setan, memuji jemalang? Kami baca doa gitu je. Soalan pertama dia. Soalan kedua dia, boleh tak kami gunakan ubat buat tampal, atau beri makan, beri minum, bersapu, bergosok dan sebagainya? Boleh tak? Ada orang yang sakit kepala, dia tampal kokyok. Ada yang sakit pinggang, dia tampal kokyok cabai. Pedih pinggang-pinggang. Boleh tak? Boleh tak kami makan ubat sebagai ubat? Ada yang guna akar kayu, daun salam, daun seruntun, tunjuk langit. Oh, banyak herba-herba. Tapi sayang, herba-herba yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, orang tak mau pakai. Orang kata tak elok. Orang kata ubat yang dibuat dalam makmal juga bagus. Buat dalam kelang, campur bahan kimia sikit, campur ni sikit. Orang tua-tua dulu, agak-agak hang tua dulu sakit kepala. Kak Som, hang tua sakit kepala, hang jebat, hang kasturi sakit kepala. Agak-agak dia makan ubat apa? Ubat-ubat moden ni bila ada? Takkan zaman dulu-dulu Tok Janggut, Mak Kilau, Datuk Bahamat, Panglima Bukit Gantang, mereka ni tak ada sakit? Takkan tak ada sakit perut? Agak-agak mereka beranak di mana dulu? Di rumah ke di hospital? Habis tu kita nak kata hak dia orang punya tak betul. Terus kita padam, tutup buku. Kita kata tak elok.
Di antara khazanah yang pedagang, yang perompak, penjajah datang merompak di negara kita ialah bidang perubatan. Orang Melayu dia tulis bidang perubatan dia dalam manuskrip. Mereka datang menyamar sebagai pedagang, tujuan mereka ialah nak tiru, nak ambil apa yang orang lain buat. Salah satu benda yang mereka bawa balik, salah satu manuskrip, ialah manuskrip perbidanan orang-orang Melayu. Kalau tuan-tuan buka dalam buku sejarah, manuskrip perbidanan orang Melayu ni sekarang ada dekat Rusia. Mereka kaji macam mana orang Melayu jadi bidan, macam mana nak selesaikan masalah baby menyungsang, macam mana nak bagi orang senang beranak. Dan manuskrip tu orang Rusia kaji, mereka pula nak jadi bidan. Tapi orang kita kata hari ni bidan tak boleh pakai. Buat filem, buat drama, bidan belah hantu. Akhirnya semua orang tak percaya pada Tok Bidan. Perubatan Melayu, padahal perubatan orang Melayu cukup hebat. Dulu saya cerita pada tuan-tuan dengan kain cindai. Orang Melayu tak pakai kasut bila berjalan. Orang putih kata kuno, tak pakai kasut, nanti cacing naik kot tanah. Padahal tak berkasut itu zaman dahulu menjadikan dia orang sihat. Pergi kebun tak berkasut, buat ladang tak berkasut, sebab duk pijak tanah. Tanah tu menyihatkan dia orang. Main tak pakai kasut dulu-dulu, main bola kau pakai kasut tengah bendang main bola. Sebab tu orang dulu sihat. Tangan pegang tanah, kaki duduk atas tanah. Sagi masuk rumah basuh kaki. Ini yang orang tua dulu. Makan santan siang malam, sihat. Tapi datang penjajah, dia kata makan santan kolesterol. Pakat benci dekat santan. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube hari ni, orang putih makan santan, minum santan mentah. Dia kata inilah yang paling baik untuk jantung dan kolesterol. Dia minum santan. Orang Melayu dah lama dah makan santan dengan pulut. Lama tak? Beratus tahun dah makan santan dengan pulut. Makan santan dengan durian. Makan santan dengan pelang. Masak lemak. Mari orang sekarang kata tak elok santan, tukar susu. Masak susu campur dengan sayur. Yang inilah sihat. Betul ke sihat? Susu kau masak campur dengan daun. Daun selam, daun salang. Bila kau nak sihat? Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan alam untuk kita ni, untuk kita amalkan jadi sihat. Daripada tanah jadi pokok, daripada situlah mengeluarkan buah-buahan, daun-daunan, herba-herbaan untuk kesihatan kita. Tapi sayang, datang penjajah-penjajah, dia tukar. Daripada minyak tanah, dia tukar minyak sayuran. Daripada gula kabung, gula sendiri buat, madu, dia tukar jadi gula putih. Maka di rumah orang sekarang siang malam semua ada gula putih. Punca penyakit nombor 1. Tak ada gula tak puas. Minum teh tak kurang, tak manis tak puas. Cukup 4 tahun kaki pun tak ada, jantung pun sampai, buah pinggang pun sampai. Dah sampai dah masanya tuan-tuan kena berani untuk jangan ambil gula putih. Habis itu gula perak tak? Tak mau, perak pun tak mau. Cari yang asli, gula yang asli.
Belajarlah hidup minum teh tak mana. Belajarlah hidup minum kopi tak mana. Baik. Yang ketiga, pemeliharaan tubuh yang kami buat untuk memeliharakan dia seperti perisai, ketopong, baju rantai, dinding, telek, pengadang, pencuri yang suka memukau orang tidur. Boleh tak kami buat penghalang? Sekarang kita buat pemeliharaan tu, buat grill. Tak ada grill tak masuk rumah. Jatuh orang baik pula susah, orang jahat hidup senang. Orang baik tak ada grill tak tidur, tak boleh masuk, grill tak siap. Orang jahat pula relax. Zaman orang jahat relax, orang baik jadi susah hati. Baik, hal taruddu min qadarillahi syai'a, adakah menolak ketiga-tiga daripada takdir Allah yang azali itu akan sesuatu? Yakni kalau kami jampi dan takdir Allah tidak mau memberi senang, adakah senang? Dan kalau kami minum ubat atau tampal ubat, kemudian takdir Allah tiada memberi sembuh lagi, adakah ubat itu mengalahkan takdir Allah? Dan kalau kami tangkiskan pancung orang dengan perisai dan kami pakai baju rantai, adakah perisai dan baju rantai itu menahan dan menegahkan mati? Soalan Arab. Maka Nabi menjawab dengan sesedap-sedap jawapan, hiya min qadarillah. Ketiga-tiga perkara itu daripada takdir Tuhan. Yakni engkau menjampi, dan jampi itu bukankah takdir Allah jua dari azali? Engkau taruh ubat itu ke badan orang sakit itu bukankah takdir Allah jua dari azali? Dan menakiskan pancung itu bukankah takdir Allah daripada azali? Maka semuanya takdir Allah dari azali. Maka jadilah kamu mengubahkan daripada satu takdir kepada satu takdir. Yakni tiada menjampi, kamu ubah kepada takdirnya menjampi. Tiada berubat, maka kamu ubah kepada berubat. Dan tiada bertangkis, kamu ubah kepada menangkiskan dan mengadangkan. Maka semuanya itu tidak berdosa menggunakan kedua-dua perkara itu, dan berhasil takdir Allah yang lain daripada jampi dan ubat penakis itu pula. Adapun dijadikannya sembuh ketika menjampi ataupun selepas daripadanya tidak disembuhkan, itu adalah kuasa Allah, izin Allah. Tak salah kamu menjampi, tak salah kamu makan ubat, tak salah kamu buat perisai. Itu semuanya takdir Allah juga. Okey, takdir Allah juga. Wa imma dijadikannya mati. Waktu kamu pakai baju besi itu pun tetap akan mati. Kalau kamu tak mati pada waktu perang tu, tak mati lah. Semua tu nama dia ikhtiar. Adapun jampi, ubat, penangkis itu tidak memberi kesan sesekali di dalam menyembuh dan menegahkan daripada mati. Dengar tu. Ubat, jampi, baju perisai, grill sesekali tidak memberi kesan kepada penyakit dan kesembuhan kamu, dan tiada memberi bekas ia pada takdir Allah. Kalau Allah kata nak mati, mati juga walaupun kamu telan 10 dos sekali pun. Jadi jangan kita faham bila aku dah buat ni tak apa, aku dah ada dah, aku dah kebal dah. Jangan. Dan jangan kita kata inilah satu-satunya ikhtiar. Salah. Inilah satu-satunya ikhtiar, tak ada ikhtiar lain dah. Mana boleh? Doa adalah ikhtiar. Mana engkau kata satu-satunya? Ubat alam itu pun ikhtiar. Jangan kita cakap inilah satu-satunya ikhtiar. Mana ada, ya Allah. Ikhtiar ni macam-macam. Ni kan jadi macam Kasim Selamat. Dan mak mertua bagi 5,000. Tahun 62, 5,000 tu bersamaan berapa ringgit Kak Som? Tahun 62, 5,000 ringgit bersamaan sekarang berapa ringgit? Nak darab berapa? 4, 10 nilai dia.
Dulu tahun 62 gaji kita berapa sen Kak Ros? Ha? RM170 tahun 62. Kan kurang lagi. Bawah lagi. Siapa yang kerja tahun 62? Ingat? Tak tahu. 5,000 tu 10,000 sekarang. Siapa kata mak dara tu jahat? Jahat ke mak dara? Tak jahat. Dia bagi menikah. Panggil tu Kasim Selamat, hari ni juga kau nikah. Dia bagi duit. Pergi di tempat lain, aku tak mau tengok muka apa berdua. Yang jahat siapa? Kasim Selamat. Dia ambil duit 5,000 tu, apa dia buat? Enjoy main judi. Duit tu terbang dalam filem tu. Hak mana kaki mak mentua aku lah. Dalam filem tu dia longgok duit, kemudian P. Ramlee buat kipas angin apa kan, duit tu terbang selai, lala susah. Berjudi rupanya Kasim Selamat. Patut mak dia tak pergi menikah. Jadi tuan-tuan, kita lihat akhirnya duduk bawah rumah Abang Ali. Daripada duduk hotel, duduk bawah rumah kolong. Do menong laki bini. Ingat tak Sarimah kata apa kat Kasim Selamat? Abang, apa nasib kita dari hotel, rumah tumpangan, rumah sewa sampai sekarang bawa rumah. Apa nak jadi kita abang? Abang pergilah kerja, cari rezeki abang. Apa jawab P. Ramlee? Abang hanya pandai main muzik. Sedangkan Mak Sabariah tidak suka kepada abang kerana main muzik. Apalah kerja abang yang boleh abang buat? Abang hanya pandai main saxophone. Akhirnya duduklah bawah kolong. Betul ke dia cakap abang hanya pandai main muzik, mak kamu tak bagi abang main muzik? Habis tu macam mana abang nak cari duit? Padahal dia boleh meniaga burger, dia boleh jadi grab food. Ikhtiar tak? Dia boleh jadi buruh, dia boleh ambil upah banyaknya, badan tegap, dia boleh minta jadi jaga, jadi polis, punya banyak. Jadi Tok Bilal pun boleh, suara sedap. Jangan tinggal dah. Cuba dia bang, mesti sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita marah tak pakai Kasim Selamat? Malah kerja. Mak dia pun tengok anak dia susah. Bila anak dia tulis surat dekat mak dia, mak saya susah lah apa lama, mak pun tak puas hati. Naik kereta main Penang tu. Lah kacik. Kasim baru balik Kasim. Ya mak. Mak nak bawa Sabariah ke Singapura untuk melahirkan anak. Maklumlah di sini kau susah, di Singapura segala-galanya ada. Baik pada mak, baiklah pada saya. Buat balik terus lebuh tu eh. Jahat tu mak darah ni. Pak saya apa dia buat lari anak dia? Pak saya makan tak cukup. Duduk dalam rumah bongkok. Mokok 3 Sabariah. Ini dia nama dia. P. Ramlee tunjuk pada kita pengajaran. Jangan jadi macam Kasim Selamat. Ikhtiar tak ada, satu-satunya ikhtiar main muzik. Padahal punya banyak ikhtiar rezeki lain. Macamlah kita sekarang, bila ada masalah, ini sajalah ikhtiar kita. Tak ada ikhtiar lain. Biar penting kau. Hari ni ramai betul yang jadi Kasim Selamat. Akhirnya bila isteri tak balik, dapat telegram Sabariah meninggal. Teng teng teng. Jadi lemah semangat, menangis siang malam, jadi buta. Padahal ikhtiar yang Allah Ta'ala bagi ni cukup banyak. Jangan kata kita tidak ada ikhtiar, dan jangan kita kata inilah satu-satunya ikhtiar yang ada. Biar betul kau.
Yang Nabi cakap macam-macam ubat tu apa? Imam Nawawi sebut dalam kitab perubatan dia apa? Sayang kita tuan-tuan, seolah-olah tidak ada pedoman, tidak ada panduan, tidak ada penunjuk arah. Baik. Dan tiada memberi bekah ia pada takdir Allah. Kalau Allah dah takdir kita mati, mati juga. Kalau Allah takdir kita sakit, sakit juga. Kalau Allah kata kita sembuh, sembuh juga. Semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bab yang ke-104. Bab Maja'a fil Qadariyah. Tajuk baru, bab yang datang ia pada menyatakan i'tiqad Qadariyah. Idah kata, wow, ada muzik, teng teng teng. Itu maknanya kira terkejut lah kan. Zaman dulu kalau muzik tu, kalau terkejut, teng teng teng, terus ternganga terus, nganga terkejut. Kalau muzik tu macam bagi orang takut, suspender, teng teng teng, tu muzik dia. Dulu punya zaman, kalau nak bagi orang takut lagi, seriaunya, teng teng teng, kedik. Dia stay tu. Nak faham, tak faham sudah. Dia ada bunyi hujung tu, kedik. Oh, kita pun naik bulu rumah. Baik. Hadis pertama. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati laisa lahuma fil Islam nasibun, al-murji'ah wal qadariyah. Hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Abdullah bin Abbas, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua jenis daripada umatku tiada bagi kedua-duanya Islam. Pertama, Jabariyah dan Qadariyah. Okey, pahaman Jabariyah dan pahaman Qadariyah. An Abdullah bin Syikhir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, musila banu Adam wa ila jambihi 99 maniyah, in akhta'athu al-manaya waqa'a fil haram hatta yamut. Hadis hasan daripada Abdullah bin Asy-Syikhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirupakan anak Adam dan di sisinya ada 99 mara bahaya. Jika tersalah ia akan dia oleh mara berhaya itu, jatuhlah ia hinggalah di dalam tua, hinggalah mati. Tuan-tuan faham dia kata apa? Tak faham? Saya pun tak faham. Dia kata kita dia anak Adam. Bila Allah jadikan anak Adam, kita akan jumpa dengan 99 bahaya yang membawa kematian. Maknanya 99 cara. Kalau tuan-tuan tak jumpa 98, tuan-tuan jumpa yang 99. Apa dia? Jumpa tua, lalu mati kerana tua. Ada yang dapat mara bahaya aksiden, mati aksiden. Ada yang dapat mara bahaya dibunuh, mati terbunuh. Dua. Ada yang banyak pokok, jatuh pokok petai, mati jatuh pokok. Ada pula yang mati minum racun, 4 dah. Bahaya terminum racun, 4 dah. Ada yang mati sakit jantung. Ada yang mati mengejut, tengah duk gelak mati. Ada yang mati pula lemah. Ada yang mati tertimbus. Ada yang mati terbakar. 99. Ustaz, saya ada hari itu terbakar tapi tak mati. Bagus.
Ustaz, hari tu saya accident, driver je mati ustaz, saya tak mati. Bagus. Ustaz, hari tu saya sakit jantung, tak mati pula. Bagus. Semua dah kena ustaz. Tunggu tua. Kamu mati sebab sakit tua. Baik, kita baca hadisnya. Ketahuilah kiranya, wahai saudaraku, adalah di dalam bicara i'tiqad pada hak Allah Ta'ala itu ada beberapa banyak mazhab. Maka setengah daripada i'tiqad yang masyhur ialah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang kita duk pegang sekarang ni, dan i'tiqad mu'tazilah, ada juga i'tiqad jabriyah, ada juga i'tiqad qadariyah. Sekarang ni kita tukar nama, kita panggil pragmatisme, liberalisme, pluralisme, nasionalisme, etimisme. Banyak ada sekarang ni pahaman-pahaman macam tu. Pahaman menggabungkan semua agama jadi satu. Islam, Kristian jadi satu. Dah ada dah sekarang, dah wujud dah jawatan kuasa pemikir macam mana nak gabungkan agama Islam dengan agama Kristian. Dia jadi Krislam nama dia. Semayang cara sama, masjid kongsi-kongsi. Apa nak jadi akan datang ni. Sebab tu Nabi kata badiru bil a'mal qita'an, cepat-cepat buat amalan sebelum sampai zaman fitnah yang kamu tak tahu dah mana betul mana salah. Tak tahu lah. Akan sampai zaman tu, kata Nabi, yang paling jahat di atas muka bumi bawah langit ni ulama dia pada masa itu. Dulu kita duk harap ulama pertahankan Islam Rasulullah, tapi hari ini akan berlaku, zaman itu akan berlaku, ulama lah yang mengubah dan mencari dalil macam mana nak menghalalkan sesuatu. Ni yang kita duk baca sekarang ni, pahaman-pahaman yang macam-macam dah sampai. Maka inilah i'tiqad qadariyah, dan keterangan i'tiqadnya akan diterangkan di dalam bab ini satu persatu. Bermula qadariyah ialah satu puak daripada kalangan ahli ilmi yang telah pupus ia sebelum zahirnya Imam Asy-Syafi'i. Maka mereka beriktikad bahawa Allah Ta'ala tidak ada mentakdirkan sesuatu pada azali. Ini pahaman Qadariyah. Macam mana sakit? Kita kata Allah dah tentukan saya sakit. Kita jawab, Kak Som sakit Kak Som? Iyalah, Allah dah tentukan takdir saya sakit, kata Kak Som. Betul lah tu. Tapi pahaman Qadariyah dia kata apa? Dah, Tuhan tak tentukan, Kak Som yang pilih untuk sakit. Kak Som yang pilih untuk sakit. Kak Som kahwin dengan siapa? Kak Som kahwin dengan suami Kak Som lah. Namanya apa? Namanya Sam. Sebab tu bila dah gabung sekali jadi Samson. Oh gitu pula. Macam mana dengan suami Kak Som? Tak tahu, mula menyesal nikah dengan dia. Tapi nak buat macam mana, dah takdir Allah jodohkan dengan dia. Tak adalah Kak Som yang pilih dia. Bukan Allah takdirkan suami Kak Som tu Sam. Kak Som yang pilih dia. Ini nama dia Qadariyah. Apa maksud? Dia kata Allah tak tentukan, kita yang pilih semua sendiri. Kalau kita, orang tanya kita, Ustaz Ahmad dia buat borak bersama warga pondok, borak warga pondok, dia tanya kita, Kak Leha, macam mana Kak Leha boleh datang sini? Alhamdulillah lah Allah pilih Kak Leha ke sini.
Alhamdulillah lah Kak Leha memanglah lepas suami mati tu memang tak nak pergi mana dan nak belajar. Bukan ramai tak minta, lepas-lepas mati tu ramai minta. Tok Imam yang mandikan mayat suami Kak Leha pun minta, kata dia. Tak nak lah jadi bini nombor 4, dia tak nak lah Kak Leha, kata dia. Jadi Allah dah tentukan Kak Leha datang sini. Betul lah jawapan tu. Allah yang pilih ke sini. Qadariyah faham apa? Allah tak pilih kamu sendiri yang datang. Allah tak tentukan, Allah tak pilih kamu. Kamu sendiri yang pilih untuk ke sini. Ini fahaman Qadariyah. Dia kata Allah ni tak campur tangan apa yang kita buat. Semuanya itu adalah atas inisiatif kita sendiri. Padahal semua benda kita ni dah ditakdirkan Allah. Boleh faham? Qadariyah tu apa? Dia kata Allah tak buat apa-apa, Allah tak tentukan, takdir tak ada. Habis tu apa yang berlaku sekarang ni apa? Kita yang buat kita sendiri. Dulu sakit. Sekarang dah sihat. Alhamdulillah, Allah bagi kesembuhan. Apa pula kesembuhan Allah bagi? Makcik operate, buang rahim, kemudian makan ubat, makcik sembuh lah. Mana pada Allah yang sembuhkan? Ini pahaman Qadariyah sesat. Dia kata apa yang berlaku ni atas kita semua usaha. Ni nama dia Qadariyah. Katanya jikalau ada sesuatu ditakdirkan Allah Ta'ala pada azali, nescaya tiada diseksanya kita pula. Okey Ustaz, Qadariyah dia faham. Dia nak masukkan jarum dia macam mana? Dia kata orang tu mati kafir. Orang tu mati kafir. Allah dah takdirkan dia kafir. Kemudian di hari kiamat dia masuk neraka. Allah yang jadikan dia kafir. Allah yang masukkan dia dalam neraka sebab dia kafir. Apa cerita ni? Tak patutlah macam tu. Allah takdirkan dia kafir, dia mati pun dalam kafir, kemudian Allah seksa dia dalam neraka. Apa kes? Mana boleh macam tu? Allah yang buat. Ni dia lah pahaman Qadariyah. Pahaman Qadariyah dia kata takkan Allah nak buat, kemudian Allah nak seksa orang tu. Melainkan kata dia orang tu sendiri yang pilih nak jadi kafir. Maka dengan sebab itulah Allah seksa dia dalam neraka, sebab dia nak jadi kafir. Maka orang-orang yang tak mengaji tauhid, dia percaya tak dengan fahaman tu? Dia kata logik juga. Logik juga. Kita hidup dalam dunia ni ada pilihan. Jadi kita kalau kita pilih nak jadi kafir, memang Tuhan balas. Tak boleh macam tu. Kita ni dah takdir macam tu. Allah Ta'ala bagi kita muka. Muka saya macam ni, nak kata apa? Boleh kita pilih muka? Tak boleh pilih. Allah bagi kita warna kulit macam ni. Macam ni. Kalau kita ada pilihan, waktu kita nak dijadikan, kita jumpa. Ni kalau boleh muka bagi panjang sikit, runcin sikit ni. Hidung mancung sikit. Sat nak tengok tu. Tak boleh macam itu. Anak kita 4 perempuan. Kalau kita ada pilihan, boleh kita cakap, okey kali ni jantan tau. Nak laki dulu, lepas tu perempuan, lepas tu laki, lepas tu perempuan. Buat lembek tengkok cakap. Tak boleh. Saya kalau boleh abang, pilihan saya abang suami saya. Saya isteri abang. Sampai bila-bila. Abang tak boleh menikah 2, 3, 4 tahun. Boleh? Tak boleh. Kadang-kadang suami yang kita duk kepung sangat tu lah yang menikah 2 lah. Masa bila dia buat kerja kita pun tak tahu.
Tiba-tiba ya ustaz menikah lain. Akak tak dapat trace. Tak dapat ustaz. Tak, bila masa dia menikah, geram betul lah. Dah tak kedai akak. Yalah kalau dia tak mencari, taknya jumpa. Dan nama pun tak kedai. Kak terimalah hakikat. Belajarlah hidup berdua. Bertiga. Cuba belajar hidup. Saya tak kira suami saya gatal, tak fikirkan anak-anak. Ada 5 anak-anak ni dia tak fikir ke? Akhirnya dia viralkan. Orang benci suami dia. Suami dia menega kedai. Orang boikot kedai dia. Suami dia buat projek, orang tutup projek dia. Langsung tak ada duit. Sekarang siapa susah? Bagi tahu siapa susah sekarang? Dia susah tak? Anak dia 5 orang susah tak? Suami dia susah? Hak madu pun susah. Sekarang nak beli susu anak pun tak ada duit. Nikah 2 pandai, susu anak mana? Dulu abang ada duit banyak, bisnes abang elok, abang nak nikah lain, engkau viralkan, kau kecoh-kecohkan, orang boikot abang. Sekarang abang tak ada duit. Sekarang kau tanya aku macam mana kau nak bagi susu anak. Engkau minta duit balik pada netizen yang sokong kau. Engkau minta balik duit susu, suruh dia orang sponsor kau beli lampin anak. Sebab tu akak-akak, abang-abang fikir panjang-panjang sebelum nak buat sesuatu. Sebab orang yang duk komen sokong kita lah, apalah, mereka takkan tolong kita. Susah kita balik. Memanglah bila kita viral kat tu, orang kita seronok, orang pakai backup kita, pompang. Bila kita susah, pempong. Bila berlaku sesuatu masalah, settlekan elok-elok. Abang nak kahwin lain ke je nak? Abang cadang gitu lah. Sebab apa yang abang nak menikah lain? Abang gatai ke abang? Lebih kurang macam tu. Tak apa, kalau gatai saya boleh garpu banyak. Bincang elok-elok. Apa yang tak kena pada saya ni abang? Yang abang tak puas hati dengan saya. Yang kedua, abang mampu ke? Bincang elok. Jumpa dengan perempuan tu, bincang. Adik nak jadi madu kak ke? Cadang gitu kak. Adik habis bincang dah. Adik habis fikir dah. Suami akak tu, dia lah adalah duit nega kedai runcit tu, tapi maklum sajalah. Adik je mana nak masuk? Tak apa kak, saya lah pemborong kedai runcit tu. Oh patutlah pun. Bincang elok tak boleh. Tapi hari ni orang tak mau bincang. Yang penting boom dulu. Kita boom, kita boost, kita bom. Lain-lain kita fikirkan kemudian. Ini penyakit dia. Kalau boleh apa benda pun kita bincang elok-elok. Ramai sokong, tapi sokong bawa rebah buat apa? Okey. Cuba bincang elok-elok daripada hati ke hati. Baik. Kemudian, seperti Cina, Hindu itu bukankah kafir belaka? Maka apakala jadi kafirnya itu dengan takdir Allah dan kehendaknya, mengapa diseksanya pula? Maka yang demikian itu zalim. Tiada suatu takdir Allah pada azali, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala perkara dan jadikan manusia, kemudian manusia itu berkudrat, iradat dan akal. Manusia itulah sendiri yang pilih jalan dia, nak jadi baik atau nak jadi jahat. Allah tak tentukan apa-apa. Ini pahaman siapa ni? Qadariyah. Kalau kita menikah dapat anak, bukan Allah yang tentukan kita tu anak jantan ke anak betina ke.
anak lelaki ke anak perempuan ke. Allah tak ada kuasa. Kita mari kerja sebagai cikgu sekolah, yang ni kita yang usaha. Bukan Allah tentukan kamu ni hidup jadi cikgu. Pahaman Qadariyah ni dia kata Tuhan tak ada buat apa-apa untuk urusan hidup kita. Bila sampai di hari kiamat, baru Allah balas hukum apa yang kita buat. Maka manusia itu sendirilah membuat baik atau membuat jahat, dengan tiada masuk Allah Ta'ala di dalam urusannya, dan tiada takdir Allah Ta'ala. Ini pahaman Qadariyah. Maka jikalau diperbuat manusia itu baik, maka baik perbuatan manusia itu sendiri. Dan jikalau berbuat jahat dan maksiat, jahat itu daripada manusia sendiri. Pada waktu itu berhaklah dan munasabahlah Allah Ta'ala balas sama ada syurga ataupun neraka atas perbuatannya. Ini adalah pahaman i'tiqad Qadariyah. Dia kata apa yang kita buat dalam dunia ni pilihan dah. Okey, jangan faham macam tu. Allah yang tentukan kita ni mati bila, menikah dengan siapa, anak kita berapa orang, cucu berapa orang, jatuh motor bila, naik kereta aksiden bila. Takdir. Jangan kita kata ni Allah tak buat, ni kita yang buat. Tak, Allah takdirkan dia dengan izin dia. Baik, itu pahaman Qadariyah. InsyaAllah kita akan sambung lagi pahaman Jabariyah pula lepas ini, satu persatu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.